اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, terjemahan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, daripada kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, di muka surat 2. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas kita baca dah di muka surat 1. Di muka surat 1 nama kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin tu. Jadi dimulai mula surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha lissalikina biminhajil abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha lissalikina biminhajil abidin. Kemudian baru diterjemah. Terjemah tu bukan terjemah Alhamdulillah tu. Terjemah tu ku mulai menterjemahkan kitab ini dengan nama Allah. Ini terjemahan daripada Bismillahirrahmanirrahim tu. Biasa kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, terjemah lalu dah. Lepas tu Alhamdulillahilladzi manaha lis-salikin tu terjemah pula. Ada ni. Ada ni dia ku mulai menterjemah kitab ini dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya di dalam dunia, lagi amat kasih sayang bagi hamba-Nya yang mukmin dan negeri akhirat. Bermula segala puji. Itu terjemahan kepada Alhamdulillah. Itu terjemahan kepada Alhamdulillah. Jadi dalam kitab ni ada dua Bismillah dan dua Alhamdulillah. Basmalah pun ada dua, Hamdalah pun ada dua. Yang keduanya muka surat 4 tu. Muka surat 4 tu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakimil jawadil karimil azizir rahim. Ada bismillah pula di situ. Hak di muka surat 4. Jumpa dah. Bismillah di muka surat 4. Hak ni hak bismillah hak Imam Ghazali. Hak kitab Minhajul Abidin hak asal. Jadi sekarang ni hak baca muka surat 2 ni bismillah, alhamdulillah, kemudian disusuli dengan selawat dan salam hak Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah penterjemah. Hak di muka 4 bismillah, alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad. Hak tu hak Imam Ghazali rahimahullah. Jadi hak di awal tu bismillah, alhamdulillah, serta disusuli dengan selawat dan salam. Hak tu hak penterjemah.
Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, al-alimul allamah al-arifur rabbani maulana wa qudwatuna Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, penterjemah. Al-alimul allamah al-arifur rabbani. Yang letak gelaran tu semua bukan Syekh Daud. Orang yang mencetak kemudian menggelarkan Syekh Daud ni dengan al-alimur al-alimul allamah al-arifur rabbani. Arif billah. Arif billah ni orang yang mengenal Allah dengan makrifah khasah. Tu arif billah. Kita mengenal Allah permulaan agama, hak tu tetap dah tu. Hak mengenal Allah awaluddin ma'rifatullah, hak tu tetap dah tu. Ada pun arif disebut dalam ni al-arifu billah apa semua ni, itu pergi kepada makrifat khasah, makrifah dengan zauq, makrifah dengan syuhud, makrifah dengan nur. Tu makrifah aulia. Sekarang ni tuan diri hak hidup-hidup, bubuh nama depan dia al-arifu billah. Allah, hebat dia. Ni tuan diri sendiri tulis nama dia Arif billah. Apa? Dia duk mengaku dia wali. Tu senyum sudahlah, tak sedut dia canggah tu. Canggah tu cepat dia melenting. Marah wali ni cepat marah. Wali ni cepat marah. Dia kena iya kan senyum. Dok kan sesiapa yang memusuhi wali Allah, memusuhi Allah, dia wali. Hak tu kan ngikut pula duk jaja wali. Tu sudahlah tu. Tu kalau kita duk layang benda ni habis masa gitu je. Habis masa gitu je. Kalau tak layang gitu. Kalau tak layang. Ada ustaz tu dilayang orang pesen ni. Siapa ke pagi duk main balas WhatsApp. Ni kata gini dia pun balah. Ni memang kata pagi lah duk main WhatsApp duk layang puak gitu. Puak tu puak khoya kata. Tak ada kerja kitanya. Dia tulis di wali dia apa semua. Ni dah ni. Al-arifur rabbani ni yang mencetak kemudian kitab ni yang menulis. Jadi Syekh Daud Al-Fatani di antara al-arifu billah. Orang sampai maqam aulia. Imam Ghazali rahimahullah orang sampai maqam aulia. Mudah-mudahan kita ambil penterjemah hak Imam Ghazali dah. Kita nak ambil hak Imam Ghazali hak Arab, boleh je. Tak boleh. Kalau nak kira mudah hak Imam Ghazali hak Arab. Tapi kita ni hak nak nadah ni kok nak letak baris lagi, nak letak makna lagi. Mana kamu? Boleh je ambil hak Arab. Hak Arab pula tersambil Minhajul Abidin, ambil hak Sirajut Talibin. Tu syarah kepada Minhajul Abidin. Dia ada dua kulit tebal-tebal tu, dua juzuk. Tapi hak Minhajul Abidin ada baris dah. Minhajul Abidin dan kitab Sirajut Talibin tu ada baris dah. Tu mudah sikitlah. Cuma buh makna je. Tapi kata tak jadi tu hak Arab, hak Jawi lah, hak terjemahan. Hak terjemahan ni ada pelbagai. Hak terjemahan ada pelbagai, tapi kita ambil lah terjemah hak Syekh Daud Al-Fatani. Mudah-mudahan dengan keberkatan Syekh Daud Al-Fatani di kang aulia-aulia illah ni, kita dapat barakah dan manfaat daripada terjemahan kitab Minhajul Abidin ni. Gitu. Banyak kita tengok orang-orang terjemah tu. Hak Rumi pun ada. Tapi biarlah kita ambil hak terjemahan Syekh Daud Al-Fatani ni, walaupun mungkin agak tu sikitlah. Dengan terjemahan betul benar. Terjemahan betul benar mengikut kitab Minhajul Abidin, mengikut kaedah bahasa Arab. Terjemah kod Melayu tapi mengekali kaedah bahasa Arab. Jadi payah sikitlah. Sebab kaedah bahasa Arab lain, kaedah bahasa Melayu lain. Tapi Syekh Daud terjemah betul benar dengan kaedah bahasa Arab. Ada setengah-setengah penterjemah
Dia tak terjemah betul benar, dia ambil maksud daripada apa yang dikata oleh, apa yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ambil maksud tu kita takut. Sebab apa kita takutnya? Sebab terkadang maksud yang dia faham tidak menepati sebagaimana hak kehendak Imam Ghazali rahimahullah. Ada ni. Kemudian dalam terjemah Syahdaud ni tidak ada sebarang penambahan. Tidak ada sebarang penambahan. Sebab itulah dikekalkan nama hak asalnya Minhajul Abidin, hak terjemahan pun Minhajul Abidin. Ada pun contoh hak kita baca sebelum daripada kitab Minhaj ni, penawar bagi hati. Dihimpun daripada kitab Imam Ghazali juga, kitab Arba'in fi Usuluddin. Tetapi kenapa nama ditukar kepada penawar bagi hati? Ke nak sembunyi kitab tu kitab orang lain? Bukan. Sebab almarhum Syekh Qadir Al-Mandili yang menghimpun kitab penawar bagi hati, dia hanya ambil sebahagian sahaja hak pembicaraan bab sifat mazmumah dan sifat mahmudah. Dan kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah, dia ada bahagian pertama tauhid, bahagian kedua fiqh, bahagian ketiga 10 sifat kecelaan, bahagian keempat 10 sifat kepujian. Hak Syekh Qadir ambil bahagian ketiga keempat aja, bukan ambil semua. Maka namanya ditukar. Bukan nak sembunyi asal punca kitab, bukan. Pada ni sama macam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengarang kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin tu dia sebahagian besarnya adalah daripada kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Ghazali rahimahullah, hak sebagian besarnya. Tetapi kenapa nama ditukar? Sebab ada penambahan yang tidak ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Penambahan hak Syekh Abdul Samad Al-Falimbani pun ambil dari kitab Imam Ghazali juga, tapi bukan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi namanya ditukar kepada Hidayatus Salikin pada ni. Bukan kata nak susuk punca, bukan. Nak ciplok-ciplok, bukan. Ada pun hak Syahdaud ni nama kekal Minhajul Abidin, sebab terjemahan betul benar, tak ada penambahan dan tak ada pengurangan daripada hak asal Minhajul Abidin hak Imam Ghazali, bahkan diterjemahkan mengikut kaedah bahasa Arab. Mengikut kaedah bahasa Arab. Sebab tu dia ada sedikitlah payah hak terjemah Syahdaud ni. Kadang-kadang yang mengaji betul benar dah, yang mengaji betul benar kitab hak Syahdaud terjemahan ni, kadang-kadang boleh pergi separuh jalan je, kena berhenti. Sebab apa? Sebab tak dah nak capai apa maksud kitab, takut. Ni hak belajar, dia takut apa yang dia ajar tidak menepati maksud kitab. Maka dia pun lah kita bundur lah, kita ambil kitab lebih rendah lah. Tu orang hak mengaji dah tu, hak level boleh mengajar kitab Jawi, kitab Arab dah tu, kadang-kadang bundur. Faham tak ni? Tapi kalau orang hak tak belajar kitab Minhajul Abidin, hak baca sendiri, ambil hak rumi, itu gagah je, handalang je, berani je, tak ada takut apa-apa. Sebab dia tak ada guru. Dia hanya membaca sendiri. Waktu berani, waktu memang handalang, baca je. Walaupun hak rumi lah dia baca. Tapi nak ceritanya ada sedikit lah, dia ada payah sedikit. Sebab tadi dia mengikut kaedah bahasa Arab atau terjemahan hak Syahdaud ni. Tapi kita mudah-mudahan hak Syahdaud pun aulia illah, Imam Ghazali pun aulia illah, kita dapat keberkatan manfaat daripada kitab Minhajul Abidin. Kemudian latar belakang Syahdaud tu kita boleh tengoklah learning dalam apa ni, dah Google apa, tekan Syahdaud Al-Fatani, maka didatangkan mana apa, biodata panggil tak, latar belakang Syahdaud Al-Fatani ni. Siapa Syahdaud Al-Fatani, ayahnya siapa, ibunya siapa. Ni keturunan di kalangan alim ulama belaka ni. Maknanya keturunan atas pun alim ulama,
turun ke bawah pun silsilah ulama-ulama ni tak lari daripada hak ulama-ulama Fatani lah. Ada silsilah, ada kaitan dengan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Syekh Daud Al-Fatani ni dia belajar dengan Syekh Muhammad Zain. Syekh Muhammad Zain ni pengarang kitab Bidayatul Hidayah, tauhid Jawi yang paling tua yang ada di pasaran. Yang paling tua yang ada di pasaran adalah Bidayatul Hidayah, Syekh Muhammad Zain. Syekh Muhammad Zain ni ulama Aceh. Ulama Aceh yang duduk di Mekah. Di antara murid kepada Syekh Muhammad Zain adalah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Jadi Syekh Daud dengan Syekh Abdul Samad ni orang panggil apa? Seperguruan lah. Ni semua ulama-ulama besar belaka ni. Bukan setakat al-alimul allamah, yang alim, yang bersangatan alim, tapi al-arifur rabbani, orang yang mengenal Allah dengan makrifah khasah, ar-rabbani, yang dibangsakan kepada Tuhan. Ini hak cerita di kalangan ulama-ulama, di kalangan aulia-aulia ilah. Dia ulama-ulama muktabar yang terdahulu pun aulia ilah belaka. Aulia ilah belaka, Imam Nawawi ke, Imam Syafi'i ke. Tapi kenapa tidak dia highlightkan mereka aulia ilah? Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang dia highlightkan, yang kita kedepankan adalah ilmu Al-Quran hadis yang disusun oleh ulama-ulama muktabar ni. Tak dikedepankan. Imam Nawawi aulia ilah, Ibnu Hajar aulia ilah, tak kedepankan tu. Sebab tu hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Mereka ada karamah-karamah mereka sendiri kalau kita baca sejarah mereka. Tapi kenapa kita tidak cerita karamah mereka? Kita nak kepada ilmu syariat agama, Al-Quran dan hadis yang disusun oleh imam-imam muktabar ni. Pada ni. Aulia illah, karamah, itu semua hubungan ni ulama-ulama muktabar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni kita hak duk turut-turut ni. Turut tauhid, fiqh, tasawuf, mengikut jalanan ulama-ulama muktabar, bukan mereka orang yang alim, bukan di kalangan orang-orang yang muqarrabin, yang hampir hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak orang sekarang ni nak lawan ni, nak challenge ni. Sebab dia berasa dia ada ilmu tinggi, apa dia CJ dia tinggi. Ilmu pun tak tahulah setara mananya, kodoh-kodoh dia lah ada ilmu dia. Macam mana hubungan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukan hubungan hati dengan Allah. Hak zahir syariat pun cuka cemaking. Hak zahir syariat pun cuka cemaking. Hak duduk nak tika Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli tu semua tu. Bukan kata hak hubungan batin dengan Allah. Hubungan zahir pun cuka cemaking. Adapun ulama-ulama muktabar ni di kalangan muqarrabin, orang yang hampir hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Minhaj Terjemahan ni dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, dan selawat dan salam hak penterjemah Imam penterjemah Syekh Daud Al-Fatani. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha lis-salikina biminhajil abidin. Kemudian macam sebut minggu lepas lah, kalau nak ambil hak Rumi, ambil hak Ustazah Noraini Abu. Hak Rumi. Siapa hak Rumi tu? Ya. Sebab dia hak Ustazah Noraini Abu ni dia hanya rumikan sahaja daripada Jawi tanpa baiki-baikilah maknanya. Tanpa baiki. Kalau hak rumi hak lain tu dirumikan daripada minhaj Syekh Daud juga, tapi dia sudah permodernkan ayat. Dia sudah. Jadi saya baca hak Syekh Daud sebutnya lain, tengok rumi sebutnya lain. Jadi sebutannya lain sebab dia diubah ayat, dipermodernkan. Tak mahu tu. Kita nak hak betul-betul merumikan saja. Merumikan saja.
Kalau bahasa tu lamalah. Dia nak kata. Tu hak Rumi, hak Ustazah Nuraini Abu tu. Tapi nak molek ni pakai hak Jawi lah, hak asal. Hak Jawi pun murah je, RM4 je. Hak Rumi berasanya RM20 tau. Ya? Lebih. Tengok. Hak Jawi RM4 je. Ni 5 nauti hak Jawi baru boleh sama dengan hak Rumi Suti. Sayang. Kita habis RM20 lebih. Seorang je pakai. Kalau RM20, kalau hak Jawi 5 buti. Orang lain 4 orang boleh tupang hak kita je. Nak moleknya ambil hak Jawi lah. Tapi kalau tak pandai Jawi ambil hak Rumi. Kemudian terjemah hak Bismillahirrahmanirrahim tu. Ku mulai menterjemah kitab ini dengan nama Allah. Ku mulai. Aku tu lah. Kaf mim lam alif waw ya. Ini ada waw. Kalau dalam Hidayatus Salikin tak ada waw. Kaf mim lam alif ya. Kaf mim lam alif ya. Nak cerita ni tu. Kamlai. Kamlai. Tengok bahasa siam mana ni. Jadi kan dia aku tu. Jadi tinggal ku. Ku lah. Ku ni bukan ayah ku ni. Aku lah, saya lah. Mutakallim wahdah. Ana. Ku. Aku jadi ku. Ku bukan kaf waw, kaf suti. Lepas tu ku dengan mulai ni disambung. Kalau kita bahasa kita Melayu ni, aku lain, mulai lain, dia tak bukan satu kalimah, bukan. Aku memulai. Adakah aku dengan memulai ni kalau Rumi dia catung? Tak. Tapi kalau Rumi, ku mulai, ku dengan mulai tu catung tak? Tak juga. Tak, dia ku satu kalimah, mulai satu kalimah. Sekarang ni ku tinggal kaf, wa tak ada. Dia catung pula dengan mulai. Mulai pula ejanya mim lam alif waw ya. Mim lam alif waw ya. Melawi ya. Melawi tak? Filipina mana? Melawi. Ni ejaan ni. Ejaan dia gitu. Termasuk kita Hidayatus Salikin tu. Itu ejaan lama belaka tu. Hidayatus Salikin tu. Kadang-kadang orang kita ni berani dia baca min Hidayatus Salikin. Pakai baca je. Masa saya ngaji dulu dengan arwah Baba Najibuddin Kerandang Hidayatus Salikin tu, banyaklah nak kena ambil sejakah. Dia punya tulisan, dia punya cetakan dia ada ni panggil, ada banyak salah cetakan dalam kitab Hidayatus Salikin. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tu. Hari ni dia baca je. Allah kata beraninya lah. Tu tak kenal. Tak kenal kitab, tak kenal ilmu, sebab tu jadi berani. Kalau kenal kita belajar sungguh, tak berani, kena beralu. Kena beralu. Sebab kalau kita mengaji kita Hidayatus Salikin, dia ada hak nipis, dia ada hak tebal. Hak nipis, hak tebal. Mana ni? Hak nipis itu di luar kita Ad-Durrun Napih, di sebelah luar tu. Dia ada dua kitab di dalam tu. Belah dalam tu Hidayatus Salikin, belah tepi tu Ad-Durrun Napih. Kalau hak tebal, dia di tepi tu kosong, mudah kita buat catatan. Dan dia pula tulisan besar. Kalau ayat Al-Quran, hadis Nabi, semuanya ada baris belaka. Asalnya hak nipis tak ada baris. Tapi antara dua cetakan ni kita kena regu. Ada betul cetakan hak nipis, hak Rumi, hak tebal tu kena baiki. Ada hak tebal tu molek, hak nipis kena baiki. Hak Jawi. Ini masalah cetakan. Masa ngaji dengan almarhum Baba Najibuddin Kerandang tu, dia ada situ, jaga situ tu. Ni baca Hidayatus Salikin, baca je. Allah kata handalang orang ni hebat. Orang tak ngaji ni hebat, dia berani. Dia berani. Kemudian dia punya ejaan di dalam tu banyak. Ku lepas tu disambung lalu hak dalam kitab Hidayatus Salikin. Ni hak mula asalnya ku mulai, di dalam tu banyak. Ku depan tu lepas tu disambung lalu.
Hak disambung tu pula ejaan ni bukan ejaan macam ejaan sekarang. Hak ni boleh nyakit Tapi tak apalah, baca depan orang tak reti, goreng mana pun. Goreng mana pun. Orang tak tahu-tahunya atau sedap menari sedap tu kan menari pula. Sebab apa? Hak depan tu kau Allah tak tahu apa satu. Ikut orang cerita je. Tu sedap. Tapi kalau ikut depan tu orang-orang hak berenah-berenah belaka, baca warna tu ustaz, ya kedok tu kita kata gitu tu. Minggu depan tak hari tapi oleh kerana hak depan tu tak tahu apa satu, kadang-kadang jawi pun nak baca. Tapi bukan orang surah imam ni, surah mana pandai jawi belaka. Mana jawi pun nak baca, sedap digoreng. Di sini ku mulai, mana aku ni Syekh Daud Al-Fatani memulai menterjemah kitab ini. Menterjemah, membalik bahasa kitab ini, kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, dengan nama Allah. Jadi ditakdirkan tempat takluk bagi ber tu, ber haraf jar dengan nama Allah. Dengan nama Allah ni, dengan tu apa tu, ada tempat takluk dia, tempat gantung dia. Kalau sini kau aku mulai menterjemah kitab ini dengan nama Allah. Kalau kita pula Bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita makan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, kita pun takdirkan tempat takluk di sebelum tu, aku makan dengan nama Allah. Gitulah. Sebab di dengan nama Allah ni kena ada tempat gantung dia. Dengan apa? Aku makan nasi dengan nama Allah. Aku pakai baju dengan nama Allah. Aku berjalan dengan nama Allah. Sini aku mulai menterjemah kitab ini dengan nama Allah. Dia haraf jar, dia kena ada muta'allaq dia. Dia ada tempat gantung dia. Muta'allaqnya mazhunah. Nak takdir dengan PN ke, nak takdir dengan isim ke, tu panjanglah bicaranya pula. Tempat nak takluk tu. Kemudian nak buat muta'allaq ni, nak buat muta'allaq di hadapan ke, di belakang ke. Di sini di hadapan. Aku mulai menterjemah kitab ini dengan nama Allah. Kadang-kadang kitab Hidayatus Salikin rasanya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ku mulai kitab ini. Ku mulai belakang pula. Pada ni. Sekarang dengan ni haraf jar, dia kena ada muta'allaq dia. Kena takdirkan muta'allaq dia. Nak takdir ni PN ke isim ke, dia panjang bicara tu. PN hak khas ke, PN hak am ke, isim hak khas ke, isim hak am, tu pengajian dia lah. Tapi nak letak muta'allaq ni, nak letak muta'allaq, nak takdir dulu ke, nak muta'allaq muta'akhir bubuh kemudian ke, boleh belaka. Sini dulu. Aku mulai menterjemah kitab ni dengan nama Allah. Kalau bubuh belakang, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku memulai menterjemah kitab ini. Di bubuh belakang tu. Dia hak ubuh belakang tu lah. Hak ubuh belakang tu hak lebih aula. Hak ubuh belakang tu hak lebih aula. Bismillahirrahmanirrahim. U'allifu kitab ni. Aku karang kitab ini. Dia nak gitu moleknya. Bagi bubuh belakang tu lebih aula. Supaya kita tak mula melainkan dengan bismillah. Jadi sini bubuh depan, jadi bismillah tu duduk tengah. Aku menterjemah kitab ini dengan baru bismillah situ. Jadi aulanya bubuh di belakang. Bubuh di belakang, maknanya aku Bismillahirrahmanirrahim. Aku dengan nama Allah yang Maha Penyayang, aku memulai menterjemah kitab ini. Cuma dia jadi hasar pula. Dengan mana apa? Dengan nama Allah jualah aku memulai terjemah kitab ini. Tapi boleh belakang tu. Sini ibu depan. Ku memulai menterjemah kitab ini, kitab Minhajul Abidin, dengan nama Allah. Bismillah. Dengan nama Allah. Allah ni Tuhan yang amat murah.
Ar-Rahman, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya di dalam dunia. Lagi amat kasih sayang, lagi amat kasih sayang bagi segala hamba-Nya yang mukminin di dalam negeri akhirah. Ini hak terjemahan yang biasa diterjemahkan. Ar-Rahman, pemurah. Ar-Rahim, penyayang. Ini hak biasa terjemah dah. Pemurah, penyayang. Dia terjemah Ar-Rahman, Ar-Rahim ni setengah menterjemahkan Ar-Rahman adalah Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang memberi nikmat dengan nikmat yang kasar-kasar ni. Hak nikmat ni kepada sekalian hamba. Ar-Rahim adalah Al-Mun'in bidaqaiqin ni'am. Mana Al-Mun'in bidaqaiqin ni'am? Tuhan beri nikmat yang halus-halus. Mana nikmat yang halus-halus ni? Dengan nikmat iman, dengan nikmat makrifah. Ni. Ini hanya kepada orang-orang yang beriman jua. Jadi Ar-Rahman, Tuhan beri nikmat hak kasar-kasar ni. Hak nampak dengan nikmat rezekinya. Ni hak kasar-kasar ni. Hak nampak dengan mata, hak dapat dengan usaha kasar ni. Faham tak ni? Hak ni kepada sekalian. Adapun Ar-Rahim, Tuhan beri nikmat hak halus-halus. Nikmat hak halus-halus ni contohnya nikmat iman, nikmat makrifah. Tu hak Tuhan hanya kurnia kepada hamba-hamba yang mukmin jua. Hak ni dapat nikmat ni di dunia, kemudian dapat barisan syurga di hari akhirat. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengurniakan nikmat-nikmat yang halus, iman dan makrifah contohnya. Jadi sini diterjemah macam biasalah. Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya di dalam dunia. Lagi amat kasih sayang. Kasih sayang dengan makna Tuhan buat baik. Tuhan buat baik dengan hamba-Nya, bagi segala hamba-Nya yang mukminin. Khusus dah lah. Di mana ni? Di dalam negeri akhirah. Di dalam negeri akhirah. Ada kata negeri akhirah, ada kata dunia dan akhirah. Dunia apa? Mana dunia Tuhan berinya? Tuhan beri dengan iman dan makrifah atas dunia. Akhirah, rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Allah masukkan orang yang beriman tadi ke dalam syurga. Itu rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Rahman Allah yang mengurniakan nikmat yang kasar-kasar dengan rezeki contohnya, hak ni Tuhan beri kepada sekalian hamba-Nya. Sama ada hamba tu mukmin ataupun kafir, soleh ataupun fasik, Tuhan beri belaka umum. Tuhan beri belaka ni umum kepada sekalian. Kemudian rahim Allah hanya kepada hamba yang mukmin. Di mana? Di dalam negeri akhirah. Ini satu pandangan. Ada kata dunia dan akhirah. Dunia mana? Iman makrifah tu. Akhirahnya mana? Dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita dapat nikmat atas dunia ni, daripada rezeki ke, daripada sihat ke, daripada kedudukan ke, daripada pakat ke semua tu adalah datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan datang dari rahim Allah, kasih sayang Allah, bukan. Jadi kasih sayang Allah hanya kepada hamba-hamba yang beriman juga. Kasih sayang Allah hanya kepada hamba yang beriman. Allah tidak kasih sayang kepada hamba yang tidak beriman. Tetapi dengan kemurahan Allah, Allah beri belaka atas dunia ni. Sebab itulah apa nikmat yang dapat atas dunia ni, ini bukan kata Tuhan kasih sayang lah tu, Tuhan redha lah tu, dia sebenarlah tu, sebab Tuhan beri nikmat atas dunia ni. Nikmat kasar-kasar ni lah.
dengan rezeki yang banyak, dengan kesihatannya, dengan pakatnya, dengan kedudukannya, berarti Tuhan sudah redha kepada dia. Ini orang jahil sangat-sangat. Di manakah bukti saya sebenar? Saya berniaga berjaya. Ini bukti saya sebenar. Ada orang cakap gitu. Ada cakap gitu. Dia ikutlah aliran dia tu, aliran hok tak ada syariat tu lah, duk berzikir belajar dak apa dak, berzikir je. Ilmu syariat tak belajar, tauhid peko tasawuf ain tak pernah belajar pun, latar belakang pun bukan latar belakang pengajian agama. Sekolah orang putih biasa je, mai ke insafan dia ambil zikir, syariat tak ada. Lepas tu dia berjaya berniaga. Itu tandaan saya telah sebenar di sisi Allah. Sebab saya berniaga berjaya. Ni orang jahil ni. Kalau berniaga berjaya tu dia sebenar, siapa pandai berjaya berniaga? Oh kafir lagi berjaya berniaga. Dah sebenar mereka. Apa anda ni? Ni orang jahil. Berjaya berniagaan tu rahman Allah Subhanahu wa taala. Daripada sifat borah Allah hui belaka. Mu sebenar ke mu tak sebenar ke Allah beri belaka. Kalau orang tu sebenar, hak orang yang beriman, hak Tuhan kasih, Tuhan beri juga tu. Tapi Tuhan beri sebagai ujian. Terkadang sebenar Tuhan kasih rahim Allah kepada orang yang beriman ni, tapi Tuhan tak beri dunia. Sebab apa? Ujian. Ada ni. Kekayaan pun ujian, kesusahan pun ujian. Antara dua ujian ni, ujian yang paling besar adalah kekayaan, lebih besar daripada ujian kesusahan. Tapi dapat kekayaan pun itu rahman Allah. Tapi kalau orang yang Tuhan beri kekayaan ni, orang yang beriman serta dengan kasih Tuhan, dengan kemurahan Allah serta dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian pula. Kalau dilepas ujian, dia gunakan kekayaan untuk redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah diuji dengan kekayaan, jadi dia pun lupa kepada Allah. Tak ada lah kasih sayang Allah. Tapi kemurahan Allah beri semacam. Bukan kata Allah tak beri, Allah akan beri. Banyak mana pun Allah akan beri. Sebab apa? Sebab di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia hak asal ni tidak ada nilai walaupun seberat setengah said nyamuk sekalipun. Sebab kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelah said nyamuk, Nabi kata masaqa kafiran syurbata ma'in, nescaya tidak akan meminum oleh Allah akan orang kafir daripada dunia wa syurbata ma'in, setengah air pun. Tapi tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala beri dengan kemurahan Allah. Atas dunia Tuhan beri dengan kemurahan. Di hari akhirat dengan Tuhan beri dengan ihsan Allah, redha Allah, kasih sayang Allah. Mana? Kepada hamba yang beriman diberi balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Di atas dunia ni kemurahan Allah. Bukan tandaan orang yang Tuhan beri bagai-bagai ni orang yang Tuhan kasih sayang, orang yang Tuhan redha, bukan. Ada orang pula bila dapat pangkat, dapat kejayaan, dapat kemenangan, boleh memerintah, kami Tuhan redha, kami Tuhan kasih, kami orang yang sebenar. Kamu Tuhan tak beri pangkat, tak boleh merintah pun, tak pernah boleh merintah pun. Maka kamu Tuhan tidak redha, kamu Tuhan tidak kasih, kamu tidak sebenar. Ini pun orang jahil akidah. Itu semua datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kepada bagi segala hamba-Nya, sekalian hamba, tak kait mukmin tak mukmin ni. Ini umum dia panggil. Adapun lagi amat kasih sayang bagi hamba yang mukminin sahaja di dalam negeri akhirat. Ini khusus. Rahman Allah pemurah kepada sekalian, mukmin ke, kafir ke, soleh ke, fasik ke. Adapun kasih sayang Allah hanya bagi hamba-Nya yang khusus, hamba yang mukmin. Di mana? Di dalam negeri akhirat, dengan bahawa Allah memasukkan orang mukmin ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu datang daripada kasih sayang Allah
buat baik Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang beriman. Pemurah umum kepada sekalian, penyayang hanya kepada hamba yang mukmin sahaja. Itu terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Barulah terjemah pula Alhamdulillahilladzi manahalis salikin tu. Bermula segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberi bagi hambanya yang salikin dengan minhajul abidin. Kita berhenti di terjemahan Alhamdulillah tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.